Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita membaca kitab Hidayatul Mutafakkirin. Kita sampai pada sifat yang keenam, iaitu sifat wahdaniyah. Yang Jawi muka surat berapa? 7. Muka surat yang ke-7 kalau yang kitab Jawi. Keenam, wahdaniyah artinya esa zat Allah Ta'ala. Segala sifatnya dan segala perbuatannya esa, tunggal. Perbuatan Allah adalah tunggal. Allah menciptakan bumi ini, Allah saja yang menciptakan. Tidak ada bantuan daripada siapa-siapa. Allah menjadikan alam ini esa. Tidak ada siapa yang bantu Allah untuk membuat landscape alam ini. Allah segala-gala perbuatannya. Allah tidak perlukan bantuan, Allah tidak minta bantuan, dan Allah tidak kena bantu. Itu makna wahdaniyah. Di dalam perbuatannya, di dalam segala sifat. Segala sifat Allah itu adalah sifat esa. Tidak macam sifat orang lain. Macam kita ni, sifat kita ni kadang-kadang macam mak. Perangai anak macam perangai mak, atau macam perangai bapa. Lebih kurang sama ya. Mak dengan bapaknya pun, anak dengan bapaknya pun sama aja. Kadang-kadang kalau kita tengok cerita P. Ramlee, cerita pendekar bujang lapuk, sudahlah mak dengan ayah dia pun sama sajalah. Kalau mak dengan bapak kau sudah sama, siapa jantan siapa betinanya? Itu Cikgu Ros marah dekat Momok Latif dalam cerita pendekar bujang lapuk 1958. Jadi tuan-tuan, mesti dia ada persamaan. Kita ni mesti ada persamaan. Sebab tu kita ada persamaan DNA antara anak, antara mak, persamaan gigi, persamaan darah. Tetapi Allah tidak ada persamaan pada sifat-sifat itu. DNA mana, forensik mana, nak sel mana, sama tidak ada. Ini maksud wahdaniyah. Allah tunggal dalam segala benda. Mustahil Allah itu tidak tunggal. Makna tunggal pada zatnya ialah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang. Ini maknanya tidak banyak. Tidak banyak. Yang kedua, tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Kita tidak boleh menggambarkan sifat Allah itu macam sifat yang lain. Setengah orang menggambarkan Tuhan itu sifatnya macam apa? Macam kera, maka jadilah dewa Halimunan, dewa Hanuman misalnya, dewa kera, dewa monyet. Ada yang membuatkan Tuhan itu tua, maka lahirlah Tuhan bapa. Ada yang kata Tuhan itu muda, maka jadilah Tuhan anak. Maka jadilah 3 dalam 1 atau 2 dalam 1 macam agama Kristian. Demikian juga makna esa pada sifatnya ialah tidak boleh dibilang-bilang dan tidak boleh dibuat perbandingan. Sementara dalam perbuatannya tidak boleh dibuat perbandingan. Tadi saya sebut di surah Ayub 4 dalam kuliah subuh pagi tadi tentang setengah-setengah pendapat, setengah-setengah ajaran sesat yang mengatakan bahawa Al-Quran itu Nabi Muhammad yang reka. Sebab apa mereka mengatakan Nabi Muhammad yang mereka Al-Quran? Sebab Al-Quran itu bahasa Arab. Kita belajar dalam sifat 20, Allah tidak sama dengan
makhluk. Kalau Allah tidak sama dengan makhluk, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab? Mestilah Allah menurunkan bahasa dia sendiri. Kenapa perlu bahasa Arab? Bila Allah bertutur dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran, menunjukkan Allah sudah sama dengan makhluk. Kita belajar di sini wahdaniyah tidak sama. Tidak boleh buat perbandingan sama. Maka untuk menjawab golongan hujah ajaran sesat itu, memang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Memang tak dinafikan. Kaedahnya begini. Allah melihat. Manusia pun melihat. Sama tak? Allah melihat dan manusia melihat? Tak sama. Perkataannya saja sama. Perkataannya melihat. Perbuatannya tak sama. Allah melihat, manusia melihat, sama pada perkataan, tetapi pada perbuatan tidak sama. Melihat Allah tidak sama macam melihat manusia. Memang bahasa Arab tu bahasa Arab dalam Quran, tetapi bahasa Arab Al-Quran tidak sama dengan bahasa Arab yang dipertuturkan. Itu maksud yang kata wahdaniyat itu. Memang Al-Quran itu bahasa Arab, tetapi bahasa Arabnya tidak sama dengan bahasa Arab yang orang Arab cakap. Kalau dihimpunkan segala orang Arab pun untuk melawan Al-Quran, tak terlawan mereka untuk mencipta satu surah pun macam ayat Al-Quran. Itu makna wahdaniyah. Tidak sama. Dalam penciptaan itu cuma ada sebuah kitab macam kitab Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang boleh buat kitab Quran. Tidak ada. Itu maksud yang dikatakan wahdaniyah. Sebaliknya, jika Allah berbilang-bilang banyak, atau boleh dibuat perbandingan, boleh dicabar ciptaan Tuhan, pastilah membawa kepada tahsilul hasil, iaitu membawa kepada yang lemah. Kalaulah ciptaan Tuhan sama dengan ciptaan yang lain, maknanya Tuhan lemah. Cuba tuan-tuan tengok rambut yang Allah Ta'ala cipta pada kita. Elok je rambut ni. Dia panjang pun tak sakit. Dia panjang pun setiap hari dia panjang, tak terasa pun kita dia panjang. Sebulan tengok di cermin barulah panjang dah rambut. Saya baru hari ni perasan rambut saya panjang. Pasal dah melengkok ke tepi ni dah. Balikkan kena potong guna nombor 3. Pasal apa? Tak terasa yang dia panjang. Sibuk sangatlah. Panjang. Baik. Kemudian rambut saya pun botak, saya pakai rambut palsu. Soalannya sama tak dengan rambut Allah yang ciptakan? Tak sama. Pasal rambut palsu tak panjang-panjang. Itulah rupa dia. Tak beruban-uban. Itulah rupa dia. Hitam sampai mati. Panjang pun tidak. Itulah dia. Sebab rambut itu mati. Memang namanya rambut. Tetapi sama tak? Tak sama. Itulah ciptaan Tuhan, tak sama. Kita kata kita boleh buat kaki palsu, buat. Sama tak dengan kaki ori? Tak sama. Kita kata boleh buat mata palsu, buatlah mata. Tak sama dengan mata ori yang Allah Ta'ala ciptakan. Dalam penciptaan Allah pun kita tak boleh buat persamaan. Tuan-tuan tanam pokok bunga, buat macam pokok bunga yang Allah buat. Tak boleh buat. Kita hanya boleh buat pokok plastik yang tidak ada wangi, yang tidak gugur daunnya, yang tidak lusuh daunnya, melainkan berhabuk saja. Berbeza dengan daun yang Allah Ta'ala buat. Ada vitamin, ada nikmat yang datang daripada daun. Cuba tuan-tuan tengok daun plastik. Ada apa? Nikmat, zat, vitamin, oksigen, karbon dioksida yang boleh keluar daripada pokok. Tidak ada apa-apa yang kita boleh buat. Itu yang maksud wahdaniyah. Ciptaan yang Allah buat itu tak boleh kita lawan. Terbaiklah. Kalau hilang yang Allah buat, hilanglah. Tidak ada ganti dah. Baik. Dalil wahdaniyah ialah wa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Tuan-tuan, ayat-ayat ini kita boleh panggil sebagai ayat Ismul Azam. Ayat-ayat yang besar. Nama-nama Allah yang besar. Tuan-tuan ingat dalam kisah Nabi Sulaiman, bila burung Hudhud datang mengadu pada Sulaiman, "Kemana kamu wahai Hudhud?"
Kalau kamu tidak boleh bagi alasan yang munasabah, aku bunuh kamu. Pasal langgar perintah aku. Orang suruh rokol, kamu tak datang. Lambat datang. Tuanku Patik lambat sebab Patik pergi ke negeri Sabak. Diperintah oleh seorang perempuan. Negeri Sabak tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Tuhan lain yang mereka reka sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan, di akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada semua tenteranya, siapa di kalangan kamu sekalian yang boleh memindahkan istana Balqis ke hadapan istana Beta? Seekor jin. Seekor kan seorang? Seekor lah. Seekor jin Ifrit berkata, tuanku, sebelum tuanku bangun daripada duduk tuanku, Patik boleh pindahkan istana Balqis di hadapan istana tuanku. Bangun pula seorang laki-laki yang beriman dan berilmu. Tuanku, sebelum tuanku kelipkan mata tuanku, Patik dengan izin Allah boleh pindahkan istana Balqis di hadapan istana tuanku. Maka laki-laki tadi pun mengambil wudu dan membaca doa. Apa doanya? Inilah di antaranya. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya ilahana, ilahan kulli syai'in, wa ilahan wahidan, la ilaha illa anta, itini bi'arsyih. Dengan sekelip mata, istana Balqis sudah tersergam di hadapan istana Nabi Sulaiman. Doa ni tuan-tuan adalah perkara yang paling cepat sampai kepada Allah. Kalau kita kata cahaya tu paling laju, tidak, doa lagi laju. Kalau kita kata peluru berpandu itu laju, tidak, doa lagi laju. Kenapa kita tak berdoa? Kenapa tak mengadu kepada Allah, tak berdoa pada Allah? Sedangkan doa itu adalah perkara yang paling cepat sampai pada Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak minta bantuan daripada Allah, minta pertolongan daripada Allah, hilang barang ke, hilang anak ke, hilang suami ke, isteri hilang ke, emas pound hilang ke, nah, cincin hilang ke, anak kucing Parsi hilang. Ada yang datang rumah saya minta saya baca Yasin sebab kucing Parsi hilang. Tolonglah ustaz, jodoh carilah ustaz, taman tak ada ustaz. Saya kata anak ke hilang ke apa ke, rupa kucing hilang. Saya kata tak apalah makcik kan, kalau ada rezeki dia baliklah. Kalau tak ada rezeki kita, rezeki orang. Macam mana rezeki orang ustaz? Sekarang ni Vietnam banyak, dia ni makan sate kucing. Jadi rezeki Vietnam lah. Terus menangis terus tuan-tuan. Menyesal pula saya ngusik dia. Tapi itulah tuan-tuan, minta pada Allah. Minta pada Allah. Jadi tuan-tuan tolong hafal doa tadi ni. Tak payahlah jumpa saya. Dah minta sembahyang hajat, minta baca Yasin. Ya Zal Jalali wal Ikram. Yang mana boleh tulis, tulis. Yang mana tak rasa tulis Jawi, tulis Rumi. Tak apa baca, bunyi wallahu a'lam. Antam sajalah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Yang tu semua apa? Ambil yang di bawah ni. Ya ilahana. Ya alif ya amzah di bawah, ilam alif la ha alif ha. Ya ilahana ha nun alif. Ya ilahana. Ilahan amzah lam alif ha alif, dua baris di atas. Ilahan kulli kaf lam sabdu di bawah, kulli. Ingat gua musang. Ya, kulli syai'in. Ilahan kulli syai'in. Wa ilahan. Waw amza alif lam ha alif. Wa ilahan wahidan. Waw alif ha dal alif. Wahidan. La ilaha illa anta. Yang ni semua apa?
La ilaha illa anta. Itini. Hamzah, alif, hamzah, ya, ta, ya. Nun ya. Hamzah, ya, ta, nun ya. Itini. Hamzah, ya, nun, ya. Ta, nun ya. Itini. Lepas tu dot. Situ saya sebut tadi bi'arsyiha. Bi'arsyiha tu kalau nak pindahkan mahligai. Kan? Tak payahlah tuan-tuan nak pindah mahligai apa. Sekarang tuan-tuan nak pindahkan apa? Nak pindahkan hati orang. Pergi mina orang. Ya Allah, macam mana dah? Minta-mintalah dapat. Ya Allah, ya ilahana. Ilahan kulli syai'in wa ilahan wahidan. La ilaha illa anta. Itini. Siapa dia? Pindahkanlah, datangkanlah hati siapa? Mintalah. Tak mintalah, terima pindangan. Sebutlah namanya. Siti Sarah ke? Pija ke? Apa buahlah. Pindahkan apa pada saya? Mintalah bahasa Melayu boleh, kalau tak boleh bahasa Arab. Baik. Ni kalau saya suruh baca balik yang hak ditulis ni, boleh tak baca? Baik, sekarang saya nak dengar tuan-tuan baca apa yang tuan-tuan tulis. 1, 2, mula. Itini. Ya zal jala tu kuat dah bunyi tu. Hak mula-mula semangat saya dengar. Ya zal jalali wal ikram. Ya ilah. Tu Haji tolong baca tu Haji. Dapat tak Haji? Oh Haji. Dapat tak? Cuba baca. Baca ha. Ya zal jalali wal ikram. Ya ilahana ilahana. Ilahan. Ha. Kulli syai'in wa ilahan wahidan la ilaha illa anta ya itini ya itini bukan ya tini, itini. Jadi doa ni tuan-tuan yang dibaca oleh Sayyidina Ali dalam setiap peperangan. Dan Allah mengizinkan kemenangan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik, amalah dengan ini dipanggil doa sebagai Ismul Azam, nama yang besar, sebab di dalamnya ada Ya Zal Jalali wal Ikram, di antara nama-nama agung Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ketahuilah bahawa jika Allah Taala tidak bersifat dengan wujud yang hakiki, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah, pastilah dia bersifat dengan sifat lawannya yang tersebut, maka Allah itu adalah makhluk, dan bila Allah makhluk menjadi lemah dan ada serba kekurangan. Sebab itu Allah tidak bersifat dengan sifat lemah. Allah bersifat dengan sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu dan wahdaniyah. Kalau Allah lawan sifat lawan ini, bersifat dengan lawan sifat ini, maka sudah pasti Allah itu lemah. Kalau ada 3 Tuhan, bukan 1. Kalau ada 3 Tuhan, apa akan jadi kepada alam? Kalau ada 3 Tuhan, tidakkah akan bergaduh? Kalau dalam surau ni ada pengurusi 3 orang, apa jadi? Kalau dalam sebuah negeri, menteri besarnya ada 3 orang, apa akan jadi? Dalam sebuah negara, presidennya 3 orang, apa akan jadi? Takkah huru-hara negara itu? Kerana ada 3 kepala. Itu maknanya Allah ada 1 saja. Wahdaniyah. Tuhan cuma ada 1. Kalau Tuhan tidak ada, macam mana nak takbirkan alam? Macam mana nak uruskan alam kalau Tuhan tidak ada? Macam setengah fahaman daripada puak-puak etis yang mengatakan Tuhan tidak wujud, berlakunya sesuatu ini dengan semula jadi. Siapa yang nak uruskan alam? Siapa yang nak uruskan semua benda? Maka mesti Allah itu bersifat dengan wujud. Tuhan itu ada dengan yang hakiki. Maka pasti pula dia berkehendakkan kepada yang menjadikannya. Kalaulah Allah lemah, pastilah Allah berkehendak orang buat dia, orang buat Allah, atau orang mencipta Allah.
Maka lemahlah Allah kalau bersifat demikian. Dan juga kalau Allah lemah, bermakna ada yang boleh menghilangkan kekurangannya itu. Jadi terkeluarlah Allah daripada pahaman-pahaman keadaannya Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak mampu mengadakan sesuatu pun daripada makhluk yang ada ini, yang mana kesemuanya itu adalah mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat yang lemah. Baik, kita masuk pada bahagian yang baru, fahaman-fahaman sesat yang bercanggah dengan hukum syarak dan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Saya telah mendapati kata-kata yang bercanggah dan menyalahi syarak dan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjurus ke arah penafian dan menidakkan wahdaniyah Allah Ta'ala. Kata pengarang kitab ni, banyak dah sekarang ni yang boleh dijumpai kata-kata yang menyalahi, yang bercanggah dengan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bersalahan dengan segala yang baharu, malah mengatakan Allah ada sifat kekurangan, yang ada persamaan dengan yang baharu. Mula dikatakan pula Allah sama dengan makhluk, malah mengatakan bahawa Allah mempunyai berbilang-bilang pada zatnya yang banyak dan bercampur-campur. Tuan-tuan, pahaman-pahaman ini kadang-kadang kita tak perasan yang kita berpahaman dengan pahaman sesat. Saya ni ada Al-Quran. Saya ada Al-Quran. Saya dah sebut pada kuliah kita bulan lepas. Kalau kita letakkan satu Al-Quran dan di atas Al-Quran itu satu buku, satu benda, letakkan air mineral di atas Al-Quran, hukumnya tak boleh. Kerana ada satu benda yang kita letak atas Quran. Al-Quran mesti letak kedudukan yang mulia. Kalau kita letak buku majalah mangga di atas Al-Quran pun kita marah, sebab menghina Al-Quran kerana meletakkan majalah mangga di atas Al-Quran. Tetapi bila kita meletakkan hukum orang putih atas Quran, berapa banyak manusia yang tak marah. Letak majalah mangga atas Al-Quran, kita marah. Letak air mineral atas Quran, kita marah. Kenapa tidak marah bila meletakkan hukum mak saleh di atas Quran, lock rate di atas Quran? Itulah sesat. Kerana menganggap undang-undang lock rate lebih hebat daripada undang-undang Allah. Inilah dia pahaman yang sesat, yang bercanggah dengan hukum syarak. Kerana beranggapan bahawa kitab Al-Quran itu boleh ditandingi dengan kitab perlembagaan yang lain. Tadi kita belajar dah, yang Allah turun itu yang terbaik, yang Allah buat itu yang terbaik. Tak boleh lawan yang Allah punya. Bila mari hukum Quran, kita letak ke tepi, kita ambil peraturan yang manusia buat. Maknanya kita sudah menganggap Allah itu berbilang-bilang, sifatnya berbilang-bilang. Dia tak boleh pakai, ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Yang tak boleh pakai kita panggil orang putih punya common law. Yang ni kita pakai, dia sesuai untuk kita. Maka dah ditolak Al-Quran. Bila dah tolak Quran, maknanya menolak Allah. Peraturannya tak boleh pakai. Bila tak boleh pakai, peraturan Allah dianggap tidak sesuai, itulah nama dia sesat. Kita selalu nampak ayah bin ayah pan saja yang sesat. Padahal kita pun sesat, kita tak sedar. Menganggap Al-Quran tak sesuai, habislah. Dosa lah, dosa. Kita selalu belajar, jangan cukur bulu kening, mengubah ciptaan Tuhan, dosa. Bulu kening ni kecil, dosa lah, tapi kecil. Al-Quran tu besar. Jangan mengubah hukum Quran. Hukum Quran kalau kamu ubah pergi hukum lain, dosa. Kenapa yang tu tak kisah? Bulu kening saja kisah. Sebab apa? Yang ubah hukum Quran, mengubah ciptaan Tuhan, kita kata tak boleh. Kenapa mengubah hukum Quran dibolehkan pula?
Dia kata, Ustaz, sebab kita menghadapi masalah masyarakat berbilang bangsa. Tak sesuai kalau gunakan hukum Islam. Masalah dia hukum Islam bukan untuk masyarakat berbilang bangsa. Untuk masyarakat Islam. Macam hukum puasa. Ada orang kafir kena puasa. Ada orang kafir kena sembahyang. Ada orang kafir kena buat haji. Ada orang kafir kena bayar zakat. Tidak. Hukum tu hanya untuk orang Islam. Hudud ini untuk orang Islam. Untuk orang Islam. Apa makna? Kalau orang Islam, kacau orang Islam, hudud. Kalau orang bukan Islam, kacau orang Islam pun hudud. Yang berkaitan dengan Islam saja. Tapi kalau orang Hindu, kacau orang Hindu, tak kena hudud. Terpulanglah pada agama dia. Pakai undang-undang Hindu tu. Kalau ada undang-undang dia pakai. Kalau orang tu tak mau pakai undang-undang Hindu, pakailah undang-undang Islam. Pilihan. Kenapa kita kata tak sesuai pula? Dalam masyarakat berbilang bangsa. Kalau begitu, tuan-tuan ubahlah puasa tu, tuan-tuan ubah puasa malam. Jangan puasa siang di bulan Ramadan. Puasa malam, lagi senang. Jam tak ada. Panas pun tidak, letih pun tidak. Sahur pukul 6.30 petang. Berbuka 6.30 pagi. Relax je tuan-tuan, tidur je. Puasa juga. Kenapa kena puasa siang juga? Kerana perintah Allah. Okey. Bukan kata hudud saja orang kita faham ni, tolak hudud saja ada sesat. Tolak segala hukum dalam Quran. Tolak segala hukum dalam Quran. Satu hukum walaupun hudud. Banyak orang terima hukum hudud, tapi hukum lain. Hukum lain. Kita ni kadang-kadang dengar ceramah takbir saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oi, semangat kita. Cuba cakap dekat dia, Tu Haji ada anak dara? Ada. Kalau saya minang anak Tu Haji bagi. Untuk jadi isteri awak ke? Nombor 2. Agak-agak je nak tuan-tuan. Penampar lah. Pantang tok nenek aku tau. Nikah 2 tau. Pantang. Nampak tak? Setang situ tak setuju pula. Tadi kata nak ambil hukum Quran. Pakailah hukum Quran pun habis. Kenapa tak setuju nikah 2 pula? Ramai bapak-bapak setuju kalau bapak kahwin 2. Tapi tak setuju anak nikah 2. Sulang balik. Ramai bapak-bapak setuju kalau nikah 2. Kalau orang nak pada Tu Haji nak haji. Sudah rezeki, ambil lah. Kalau lah anak dara dia, kawan, bapak, nanti kawan saya datang nak minang saya. Bagus, tapi bapak, dia ni dah kahwin, anak 5. Agak-agak bapak dia setuju tak? Dia asah parang tuan-tuan. Maknanya tetap tidak setuju pada hukum Quran. Kita hanya nampak hudud. Hak dalam bab lain. Tak kena kat kita. Cuba kena kat kita tengok. Sebab tu boleh kita nampak salah orang. Boleh kita nampak dia tu tolak Islam. Dia tu tolak Quran. Yang kamu tolak nikah 2. Yang kamu tak setuju dengan kahwin 2 tu bukan kamu nolak hukum Quran. Sama lah. Segala hukum yang terdapat dalam Quran bukan boleh tolak. Segala hukum. Jangan hanya nampak pada hudud saja. Hudud satu bab. Bab yang lain. Menolak poligami, hukum dia macam menolak hudud. Walaupun pada satu saat kita terima hudud, dalam saat yang lain kita tolak poligami, samalah maknanya macam menolak keseluruhan Quran. Jadi, yang dimaksudkan ialah menerima Islam kafah secara keseluruhan. Kena setuju. Ada orang yang setuju pada hudud, tapi tak setuju pada hukum faraid pula. Tak setuju dalam pembahagian pusaka mengikut syarak. Serupalah bantah juga Islam. Samalah saja, tak ada apa beza pun. Bantah Quran juga, termasuklah dia sebagai sesat juga. Tak kiralah dia bantah hudud, dia bantah kahwin 2, dia bantah laki-laki jadi pemimpin, ataupun dia bantah tentang pembahagian pusaka. Maka dibantah itu, maka tetap dipanggil sebagai membantah keseluruhan Al-Quran. Baik, ini semuanya terdapat di dalam beberapa buah kitab yang membicarakan tentang martabat 7. Ini ialah nama-nama kitab yang sesat. Martabat 7, sebenar-benar insan, sebenar-benar Muhammad, hakikat niat semayang, musyahadah kepada Allah, insan kamil, mengenal diri, asal usul semayang, puasa, zakat, haji,
sebenar-benar syahadat dan mengucap yang sebenarnya. Ini semua kitab-kitab yang sesat. Dan ada lagi kitab-kitab yang sesat seperti yang membicarakan dengan jelas, iaitu makna an-nasir yang 4, makna iman, Islam, tauhid, makrifat, makna syariat, tarekat, hakikat, sakratul maut dan hakikat ruh. Tuan-tuan, berhati-hatilah dengan nama-nama kitab yang menyesatkan, yang mana kebanyakan kitab ini bertali arus geng-gengnya yang bukan daripada kalangan ulama yang rasikh, tetapi daripada orang yang terpedaya dengan bujukan rayu syaitan. Kitab-kitab ni walaupun ditulis dalam Jawi, tapi kitab ini menyesatkan. Jadi berhati-hati. Ada juga kitab ini yang menyelitkan nama kitab dan nama pengarang. Ada yang nama bukunya saja, nama pengarang tak ada. Seperti kitab Bayanun Alfun, nama kitab ada, penulis tak ada. Ataupun menyebutkan nama kitab dan nama pengarang, dipanggil sebagai kitab Majmu' al-Asral li ahlihil ahyar, li ahlihil atyar, dan nama pengarangnya Muhammad Nafis. Berikut kata-kata yang dipetik daripada kitab Majmu' al-Asrar yang diharamkan. Dalam kitab Majmu' al-Asrar mengatakan bahawa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, Muhammad dan Adam itu satu. Ni, Allah, Muhammad, Adam satu. Ini kata-kata dalam kitab Majmu' al-Asrar. Dan orang arif billah berkata, billahi anallahi. Dan ada juga yang berzikir, anal haq, anal haq, anal haq. Ini semuanya sesat. Tuan-tuan pernah ada orang berzikir, dengar orang berzikir, anal haq, anal haq, anal haq. Saya Tuhan, saya Tuhan, saya Tuhan. Saya Tuhan yang benar, saya Tuhan yang benar, saya Tuhan yang benar. Bunyi itu macam zikir, anal haq, anal haq, anal haq. Anallah billahi, saya adalah Allah. Betul, saya adalah Allah. Sesat tuan-tuan. Bunyinya macam zikir. Sebab tu tuan-tuan yang nak ambil zikir, nak mengamalkan zikir, kena cek, kaji, tanya, betulkah yang aku buat ini zikir yang datang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa banyak yang duk sebut anal haq, anal haq, anal haq. Aku adalah benar, aku adalah Tuhan yang maha benar, aku adalah Tuhan yang maha benar. Sesat dia, syirik dia, murtad dia. Masalahnya ustaz, saya tak tahu maknanya. Ustaz dah tak tahu, kenapa tak tanya? Kenapa tak tanya? Tanyalah. Tapi tok guru saya tak bagi tanya. Salah kamu lah. Yang pergi ikut tok guru tu buat saya apa? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan baca dalam huraian ni. Siapa yang duk sebut anal haq, anal haq, kenapa dia yakin yang zikir dia itu betul? Kerana waktu dia berzikir akan turun cahaya kepada dia, akan turun warna-warni kepada dia, dan dia merasakan bahawa dia sedang berada di awang-awangan. Maka pada masa itulah dia bertambah yakin dengan apa yang dia zikirkan, apa yang dia lafazkan. Sedangkan itu bukan datang daripada Allah, sebaliknya datang tipu daya daripada syaitan untuk meyakinkan bahawa dia adalah betul dalam berzikir. Saya pernah jumpa dengan satu hamba Allah yang duk baca anal haq ni. 2 bulan lepas dia jumpa saya, 3 bulan lepas dia jumpa saya, dia peluk saya. Dia kata, ustaz, terima kasihlah ustaz tegur saya, ustaz ajar saya, ustaz nasihat saya. Kalau tidak berapa lama lagi dia sesat. Macam mana yang saya tahu dia sebut anal haq? Dia ikut kuliah saya. Lepas sembahyang isyak dia jumpa. Dia kata, ustaz, abang malam-malam ustaz, pukul 3 pagi abang bangun. Abang zikir sembahyang hajat, sembahyang tahajud. Abang zikir apa? Abang dapat dari Datuk Guru abang. Ini zikir dia. Anal haq, anal haq, anal haq. Oh, apa tu? Abang nampak apa? Ustaz, kalau ustaz tengok cahaya gugur pada abang berbulan-bulan, berbintang-bintang, bergugur-gugur rasa ni. Naik muka abang kat langit tu abang boleh nampak. Oi, subhanallah. Hebatnya. Memang ustaz abang malam-malam tu ustaz anal haq, anal haq. Inilah ustaz beribu kali abang sebut. Tu nampak siapa lagi? Dia naik di atas tu, gambar saya ada lah, saya tanya dia. Tak ada lah setakat ni, tak ada lagi lah. Tapi abang akan buat juga, kokok nama ustaz naik juga. Dia ni kalau lagi 3 bulan kompong gila. Sesat tu. Saya baca ni. Abang faham tak anal haq tu apa? Ana, saya. Al-haq sifat Allah, nama Allah.
yang maha benar. Saya yang maha benar. Saya yang maha benar. Maknanya abang sudah mengaku sebagai Tuhan. Ustaz dia kata yang bagi dekat abang ni Tok Guru. Tok Guru kan Tok Gurau? Kan Tok Garu yang bagi? Jangan cepat sangat panggil Tok Guru. Siasat dulu. Saya kata kalau abang tak buang tu, abang sesat. Lama baru dia nak buang. Dia duduk berdebat, dia tanya orang lain pula, barulah dia tinggal. Kemudian dia pencen, dia tak duduk dah tempat saya tu, dia pergi tempat lain. Bila saya pergi ceramah di tempat dia baru-baru ni, dia mai jumpa. Dia kata dia tak buat dah apa hak dia buat tu, anal haq. Semuanya itu benda yang sesat, dia tak buat. Dia kata, alhamdulillah Ustaz. Sekarang saya zikir, tak ada matan daripada Nabi. Ya ada Nabi buat. Zikir yang Rasulullah buat. Zikir Asma'ul Husna dan sebagainya. Selain itu, mereka membawa dalil-dalil yang rosak. Fasid itu maknanya rosak. Yang merosakkan akidah yang benar. Seperti mereka berkata, Allah itu zat, Muhammad sifat Allah, dan Adam perbuatan Allah. Maka jadilah ketiga-tiganya qadim. Allah tu dia berkata apa? Allah tu ialah zat, Muhammad tu sifat Allah, Adam tu perbuatan Allah. Tuan-tuan pernah baca tak satu orang duk sebut Nabi Adam ni saja ada 10,000. Sebelum adanya Adam ni ada 10,000 Adam lagi. Ini semua merapu tuan-tuan. Dah Allah kata Adam tu seorang lah. Dah Allah kata Adam tu seorang lah. Dia kata tak, sebelum Adam tu ada 10,000 Adam yang lain. Tak tahulah tuan-tuan. Macam-macam ajaran yang masuk. Yang herannya, ajaran-ajaran macam ni pun orang minat. Orang minat lah, taksub ya amat. Percaya ya amat. Tak apa benda yang merasuk dia sampai boleh hilang kepercayaan. Sampai dia ambilnya taik kambing, dia gelitir-gelitirnya jadi bulat, makan, lega. Taik kambing pun dimakan. Dah Tok Guru tak lega. Ini saya dah jampi dah. Padahal dia ambil pada taik kambing je tuan-tuan. Kan dulu ajaran sesat dulu. Ya anak-anak murid dia pakai kutik lah, taik kambing telan, makjun. Tok Guru dah jampi dah. Subhanallah. Tiap-tiap hari makan taik kambing jadi apa? Jadi benaklah hati makan benda kotor. Maka pelajaran yang benar ditolaknya, maka dia menerimalah pelajaran yang busuk-busuk. Kerana jiwanya sudah busuk. Baik, ada juga yang dalam kitab mereka mengatakan sebenar-benar insan itu nyawa. Sebenar-benar nyawa adalah Muhammad. Dan sebenar-benar Muhammad ialah Allah. Dia punya sesat. Kata mereka lagi, rupa insan itu Adam, lembaga insan itu Muhammad, dan batin insan itu ialah Allah. Selanjutnya kata mereka, sebenar-benar insan itu Muhammad, sebenar-benar Muhammad itu insan, sebenar-benar insan itu rahsia, dan sebenar-benar rahsia itu wujud Allah Ta'ala. Maka inilah muraqabah zat yang dicari, iaitu mencari benda rahsia. Sebab tu apa benda dia nak buat, dia cari rahsia. Rahsia semayang, rahsia puasa. Pasal dia nak cari rahsia. Kononnya pada rahsia itu ada sifat Tuhan. Sedangkan kita orang beriman ni, kita bukan mencari rahsia. Allah suruh semayang. Ustaz, kenapa semayang subuh 2 rakaat Ustaz? Mana tahu? Dah Allah suruh buat 2 lah. Tapi puak-puak ni akan cari. Kenapa dia perlu 2? Kenapa Zuhur perlu 4? Kenapa Isyak perlu 4? Maghrib perlu 3? Kita tidak mencari rahsia. Kita hanya taat pada Allah. Allah suruh buat 2. Jangan banyak soal. Hamba Allah bukan banyak soal. Dia takkan banyak soal dalam perintah qat'i, perintah muhkam daripada Allah. Dia takkan soal. Kenapa perlu haji di Mekah aja Ustaz? Kenapa tak buat di Kemensah ni aja? Tak ada bersesak Ustaz. Saya pergi Mekah tu, ya Allah Ustaz, nak pijak bersusah, nak semayang, nak sujud, rukuk payah Ustaz. Nyempit-nyempit sana. Kemensah ni kesenang lapang Ustaz. Jangan banyak soal pada perintah muhkam. Buat saja. Hamba Allah dia tak banyak soal. Yang banyak soal ni bukan hamba Allah. Yang kita boleh kaji, yang kita boleh soal, yang kita boleh tanya, kaji teliti, perintah-perintah yang bukan muhkam. Macam yang saya sebut tadi. Kenapa Nabi potong kuku? 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Kenapa Nabi potong? Buatlah kajian. Kenapa Nabi mulakan dengan kelingking, jari hantu, jari ibu? Kenapa 3 benda dia Nabi pilih dulu? Kajilah. Apa ada pada kuku? Apa ada pada kuku? Kaji. Saya sebut pagi tadi, kuku memanjang 0.1 mm satu hari. 0.1 mm. Dan yang paling cepat panjang, kuku anak. Nombor 2, kuku hantu. Yang ketiga, kuku ibu. Dan Rasulullah kata, kuku yang panjang itu, setan bergayut di situ. Setan bergayut di situ. Jadi apa makna setan duduk di kuku yang tak dipotong? Kuku panjang. Setan lah. Setan apa lagi? Setan tu apa Ustaz? Ia membawa penyakit. Segala yang bawa jahat kita panggil setan. Manusia yang jahat pun kita panggil setan. Setan betul penyamu ni. Kuman yang bawa penyakit pun kita panggil setan. Setan juga bawa penyakit. Maka itu juga dipanggil, disuruh potong. Kuku datang daripada mana? Daripada mana datangnya kuku? Tak tahu. Kalau tuan-tuan rajin, balik ke rumah nanti, tuan-tuan toreh jari ni. Tengok, ada tak kuku? Tak ada. Dia betul-betul sendiri memanjang. Macam mana dia boleh panjang? Bayangkan 5 jari kita tanpa kuku. Tidak boleh menaik. Tidak boleh main tertikus. Tidak boleh pegang pen. Nak bawa kereta pun susah kalau kuku tak ada. Nak tekan kutu pun payah. Kan dulu-dulu orang suka duduk atas tangga tu, tok, mak, anak. Pakai dia main kutu. Dah bawah pun main cari kutu. Lepas-lepas kutu tu apa dia buat? Dia tekan. Kalau bunyi tu puas penuh rasanya. Bayangkan kalau tuan-tuan tak ada kuku. Nak korek hidung pun susah. Nak korek telinga pun payah kalau tak ada kuku. Lembut sangat pun tidak, keras sangat pun tidak. Kuku ni nikmat Tuhan bagi. Boleh tuan-tuan korek hidung tanpa kuku. Tapi masa mengaji janganlah korek. Ini masa kuliah mengaji, kuliah maghrib, hilang jari ni dalam hidung. Hilang tuan-tuan. Dia bayangkan. Punya dalamnya masuk. Subhanallah. Dah lah pergi korek belah kanan, kan nak bersalam dengan kita pula. Saya yang paling saya unsin sekali itulah bila orang pergi korek hidung. Mata tengok kita, hidung tu. Lepas dia korek, dia tengok pula. Lepas tu dia buang pula. Hai, ya Allah. Saya bayangkan macam manalah rupanya dia nak salam dengan aku kan. Takut tuan-tuan lagi. Dia tu tengok, kau korek hidung, kau salam dengan kita pula. Tak sambut tangan dia, dia kata sombong. Sambut kita tu bayang, hilang jarinya itu. Tu yang saya lepas-lepas salam dengan dia, cepat-cepat saya pun pas ke orang lain pula. Ada 10 orang tu pakai share lah seorang sikit. Tuan-tuan selalu pergi kedai tak? Kedai makan ni kadang-kadang bukan ada pelanggan. Jadi dia duduk depan meja tu. Kerja tak ada. Tuan-tuan pun sampai. Mi kari satu kap, siap. Dia basuh tak tangan tu? Tuan-tuan tak nak tengok lah. Kadang-kadang ada korek telinga tu. Siap dengan mata sepet tu korek telinga. Kita pun sampai bihun sup satu, siap. Dia basuh tak tangan tu, dia tarik bihun tu. Itu nasib baik dia baru korek hidung dengan telinga tu yang duk buka kupin kudih dia tu. Duk main. Duk main. Karipak satu, siap. Ni, duk garu ni tuan-tuan dah baca. Subhanallah. Lepas ni kalau masuk kedai, basuh tangan dulu ya. Mika dia satu. Siapa berani cakap? Wallahu a'lam. Itu kita boleh cakap pada mi hak depan kita. Kak, basuh tangan dulu kak ya. Kak akak memang basuh tangan sebelum pegang mi. Dia pun masak mi untuk kita. Yang buat mi di kilang. Yang buat mi di kilang tu macam. Oh, kalau kita nak kaji dah tuan-tuan, pakai tak makan apa. Duduk di rumah saja, isteri masak aja makan. Cuba tuan-tuan fikir tengok. Tak macam mana dia pemasak.
Kadang-kadang pegang kucing. Tukang masak tu kucing duk kacau di kaki dia. Dia pegang kucing tu lempar. Ngacau orang nak masak. Dia pun potong. Basuh tak tangan? Subhanallah. Tah budu kucing ke? Kurak kucing tu ke? Tu yang sedap. Lemak aja rasa masuk. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu orang yang diam pada anak mata di dalam rongga mata. Tu dia. Dia letakkan Allah dalam mata. Kata mereka yang lain, Allah Ta'ala menjelma dalam diri orang yang elok rupanya. Semuanya ini adalah sesat. Ustaz, Allah tu ada pintu dah Ustaz. Allah ada pintu dah Ustaz. Allah ada pintu hati dah Ustaz. Tadi Ustaz kata Allah tak sama dengan makhluk. Saya dengar lagu tu Ustaz. Dia kata Allah ada pintu. Tuhanku, pintumu ku ketuk. Aku tak bisa berpaling. Dia kata Tuhan, ketuk pintu Tuhan. Ni Tuhan ni ada rumah ke Ustaz? Dah pintu-pintu ku ketuk. Yang tu tuan-tuan kena tanya dekat Zubir lah. Apa makna pintu itu? Zubir Ali ke Zubir apa lah? Kan? Laut ngeri di bulan Disember adalah kan Zubir tu lagu-lagu puisi tu. Kan dia ada satu lagu tu, Tuhanku cahayamu, Tuhanku pintumu ku ketuk. Apa makna pintu dia? Adakah Tuhan ada rumah, ada tingkap, sebab ada pintu? Subhanallah. Ini bahasa syair. Ya, bahasa-bahasa syair. Sebab tu kadang-kadang Islam suka bahasa syair, kadang-kadang Islam tak suka bahasa syair. Syair yang Allah suka ialah syair yang berpijak di bumi nyata, syair yang menggambarkan sifat Tuhan yang baik, syair yang menaikkan semangat. Sebab itu syair macam itu boleh dibaca dalam masjid. Sebab Nabi Muhammad masuk aja, seorang lelaki akan baca syair tentang Nabi Muhammad. Yang syair yang dilarang, syair yang merapu. Syair yang merapu itulah, yang tak berpijak di bumi nyata itulah yang salah. Yang salah. Yang dibenci. Syair-syair yang dibenci. Andainya dapat mengumpal awan. Nampak tu? Boleh bayangkan? Ku petik bintang-bintang. Oh, benda tuan-tuan. Boleh kata tak betul? Tak betul lah. Macam lagu Kekasih Awal dan Akhir. Kau kekasih awal dan akhir, dan hadir bidadari tak ku hiraukan lagi. Ini semua merapu semua. Adakah bidadari dia tak hirau? La ilaha illallah. Bidadari kalau selai rambut dia gugur di movie ni, wangi seluruh dunia ni tuan-tuan. Bayangkan dia kata dia tak hirau bulan bintang. Dan dia tak hirau mata bidadari turun ke bumi. Kerana kau lebih ku kasihi. Kena ubahlah lirik-lirik yang tak betul ni. Yang boleh merosakkan akidah. Macam yang kita baca dalam, yang kita dengar malam 8 Mac. Malam 9 Mac lepas pengumuman pilihan raya duduk secara langsung tu. Saya malam tu nak pergi Mesir. Pukul 8 pagi flight. Pukul 4 pagi duduk Ipoh ni, duduk tengok putusan ni. Kawan lu kalah, kawan ni kalah. Elok nak pergi, ustaz ni kalah pula dah. Duduk pula dah, duduk lagi sampai pukul 4 tuan-tuan boleh. Segi sibuk pun kalah. La ilaha illallah. Terkejut semua tuan-tuan. Nak tolak tu pukul 12 tengah malam. Nak tolak lah, nak check in lah, nak tunggu orang lah semua. Lu pukul 4 tak pergi lagi tuan-tuan. Pasal seronok tengok kawan ni tak ada. Lah, tengok penganalisa politik tu kata. Satu kejutan yang berlaku di Kelantan. Kita merasakan bahawa ada satu perubahan di Kelantan, tetapi nampaknya rakyat Kelantan masih memilih syurga daripada pembangunan. Subhanallah. Dia kata bahawa rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan. Subhanallah. Kesialah tuan-tuan dekat penganalisa politik. Syurga mana nak dapat bayang banding dengan dunia? Apa pembangunan dalam dunia ni boleh lawan syurga tu?
Dia kata boleh kata nampaknya rakyat Kelantan lebih memilih syurga daripada pembangunan. Bahalul tuan-tuan. Kalau adalah perkataan yang lain lebih teruk daripada bahalul, itulah yang paling sesuai untuk dia. Memang target tuan-tuan ni untuk apa? Syurga. Target kita apa? Syurga. Allah kita minta syurga. Idaman kita syurga. Impian kita syurga. Mana impian kita dalam dunia ni? Apa yang ada nikmat dalam dunia ni? Tuan-tuan kata nikmat apa dalam dunia? Kereta tuan-tuan nikmat? Tak nikmat. Nak berjalan mana-mana pun kena tol. Kena tekan minyak. Kena pakai tali pinggang. Di belakang pun kena pakai. Nikmat apa? Duk dia tali pinggang pakai. Duk dia. Nikmat apa? Budak-budak nak berjalan ke depan tak boleh, nak berdiri tak boleh, dah pakai tali pinggang. Nikmat apa? Minyak kena bayar, tol kena bayar, rotek kena bayar, kena pulas steering pula. Nak gustan kena masuk gear reverse baru boleh gustan. Nikmat apa? Yang kata nikmatnya masuk dalam tu tak payah jalan, tak payah tekan minyak, tak payah apa. Okey, jalan depan. Aku nak pergi ke sana. Zam-zam. Allah kazam. Itu baru nikmat. Tak payah nak berhenti traffic light, tak payah. Itulah nikmat. Tempat tu hanya ada dalam syurga. Kalau tuan-tuan duduk di rumah banglo ni, ya Allah, rumah banglo, tawan, munawan semua ni, bukan nikmat ni. Yang hakiki bukan nikmat dunia. Sebab lepas tuan-tuan minum air dalam gelas, tuan-tuan kena basuh. Lepas tuan-tuan makan nasi dalam pinggan, pinggan kena basuh. Nikmat apa? Lepas tuan-tuan tidur atas tilam, tilam tu akan bergumpal-gumpal selimutnya. Kena lipat elok-elok, susun baru cantik. Tak disapu berselerak, tak dimok berkarat rumah kita. Nikmat apa? Yang kata nikmat, makan tak payah basuh. Makan tak payah masak. Aku nak makan tom yum, tu sampai. Itu baru nikmat. Sekarang ni tuan-tuan, nikmat apa? Tom yum satu, beritahu dekat Neng, tom yum satu, 2 jam tak siap-siap lagi. Nikmat apa? Lepas makan 2 jam duduk dalam jamban. Apalah yang kamu campur ni, Neng? Kamu masak tom yum, kamu bubuh apa ni? Aku dah tak larat dah ni, kata dia. Nikmat apa? Dalam syurga tak buang air. Dalam syurga tak buang air. Itulah nikmat. Sekarang ni tuan-tuan minum segelas air ni, saya minum, rasa tak yang berbeza? Tak. Daripada teguk yang pertama sampai habis, itulah rasa air ini. Tetapi dalam syurga, sekali saya minum sedap, 2 kali saya minum lagi sedap, 3 kali saya minum lagi sedap. Padahal air yang sama, dalam gelas yang sama, hanya berbeza teguk. Setiap teguk mempunyai rasa berbeza. Itulah nikmat syurga. Tiba-tiba tak mau syurga, nak pembangunan. Apa ya Allah? Kan tuan-tuan, manusia ni dia tak faham istilah tu. Baik, setengah orang ada yang lebih condong ilmu ke arah keduniaan. Yang jadi sesat ni Pak, saya nak dapat ilmu dunia. Contohnya apa? Ilmu menahan kulit menjadi kebal. Tuan-tuan jangan duk amal pula mentera ni. Lagi tuan-tuan amal pula ya. Dia tulis aja mentera tu. Ampunya Allah Muhammad besi ketiga-tiganya berbeka-beka. Kata Allah aku tua, kata Muhammad aku tua, kata besi aku tua. Kemudian berkata Allah kepada Muhammad dan besi, jika hang apa tua, tiup hang apa meresap, maka meresap Muhammad tiada meresap. Kemudian meresap pula besi tak jadi meresap. Kemudian meresap Allah, maka meresaplah dia dalam besi. Ini semuanya mentera haru biru tuan-tuan. Jangan duk amal pula ya. Lagi tuan-tuan duk amal pula. Oh, ini ilmu kebal cantik punya. Tuan-tuan duk amal pula. Jangan. Ini sesat. Sebab tu kalau tuan-tuan nak amal mentera jampi serapah ke apa-apa, tolong refer ustaz dulu untuk guru mana-mana yang hak warak, hak mursyid, pergi tanya dulu. Cuba tuan-tuan tengok ni. Berapa banyak sekarang ni orang duk amal ni, nak bagi lawa ada menteranya, nak bagi orang takut ada menteranya, nak bagi suami takut ada menteranya, nak bagi isteri takut ada menteranya. Pasal apa yang kita guna mentera merapu macam ni? Memang jelas-jelas sesat. Tuan-tuan jaga-jaga. Kadang-kadang kita pergi berubat dengan bomo, kadang-kadang dia telah pun menandatangani satu perjanjian persepahaman dengan kita yang dipanggil sebagai MOU.
Secara tak langsung kita telah mewarisi apa yang dia pelihara. Tu yang kita takut. Tuan-tuan pergi berubat dengan satu pawang. Pawang tu kata, kamu menghadapi masalah sekian. Kamu kena amalkan doa ini tiap-tiap pagi dan selepas senja. Selepas petang asar. Tuan-tuan pun doa amal-amal. Kadang-kadang ayat yang dia bagi, mentera yang dia bagi ialah mentera untuk mengambil alih apa yang dia belah. Apa yang selama ni dia belah, tuan-tuan dah sanggup menerima sebagai satu tuan yang baru. Sebab itu sakit tuan-tuan tak lega. Malah bertambah sakit dan bertambah sakit. Jadi berhati-hati. Bila tuan-tuan nak mengamalkan satu mentera, jampi, serapah, ataupun kata-kata hikmah, ataupun doa-doa yang tak tahu maknanya apa, tolonglah refer dulu. Takut tuan-tuan telah pun menyanggupi memelihara belaan dia daripada jin. Ya, tuan-tuan dah panggil jin untuk duduk dengan tuan-tuan. Demikianlah juga ada di kalangan orang jahil yang berkata, Allah dan Muhammad berbual-bual, keduanya seperti dahulu. Ini asal azan. Dia boleh cerita tu, rahsia azan. Apa rahsia azannya? Dia kata ceritanya macam ni. Asal-asalnya Allah ni dengan Nabi Muhammad sedang berbual-bual. Habis tu tiba-tiba meresaplah Allah. Tiba-tiba Allah tu hilang. Allah tu meresap masuk dalam badan Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun duk mencari-lah. Maka Nabi Muhammad pun panggil lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Allah menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kata Muhammad, hayya ala salah. Itulah yang datang azan tu, kata dia. Ini pun haru biru, tuan-tuan. Tak ada azan, kalimah azan lah. Tak ada kaitan dengan Allah meresap Muhammad meresap dalam Allah. Kita buat macam mana kita percaya? Dia kata bumi kita ni duduk atas tanduk lembu. Tu yang kadang-kadang lembu tu gatal, dia gerak-gerak kepala sikit tu yang jadi gempa bumi tu. Oh gitu. Dia tuan-tuan ni lah, kita ada benda-benda merapu ni lah yang kita duk percaya. Azan daripada Allah. Kalimah yang Allah suruh sebut. Nabi kata, kalau kamu masuk masjid, mula-mula kamu jadilah azan, muazzin. Nabi kata, siapa yang azan 7 tahun, siapa yang azan 7 tahun ikhlas kerana Allah, semata-mata ikhlas kerana Tuhan, syurga tempat dia. Sahabat Nabi kata, kalau muazzin dah sudah ada orang, kamu jadi imam. Imam pun dah ada orang. Kata Nabi, kamu jadilah orang yang berada di saf paling hadapan sekali. Mula-mula jadi muazzin, yang kedua jadi imam, yang ketiga jadi saf paling depan. 3 benda yang disuruh rebut. 3 benda yang disuruh kita ada cita-cita. Aku nak jadi muazzin. Pernah bang ke belum? Azan pun kita memang rakam kat radio ni macam mana ni? Azan anak baru salin main rakam dekat radio, prap rakam. Sekali dia bawa kaset tu buat pergi kat anak dekat hospital, dia pasang. Dia letak telinga anak dekat kaset. Dia pun tekan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak azan juga, dia suruh kaset azan. Subhanallah. Sampai tengah-tengah bateri habis. Ayatnya Allah sudah menggagau. Dia cerita mana pula dah. Harulah. Cubalah azan sekali. Jangan takut. Tak sedap Ustaz, macam Piramli azan Ustaz. Kan cerita Semerah Padi tu. Piramli azan, dia pun nak pergi perang. Piramli du atas perdu pokok nyo tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemah tuan-tuan. Kalau yang tu bang subuh pakai terik selimut lagi lah. Dia bawa lagu apa tu, cerita Piramli, cerita Semerah Padi. Tuan-tuan tengok, disuruh kita azan sebab suara kita naik, memanggil orang sembahyang. Yang kedua imam, yang ketiga saf paling hadapan. Ada pula dalam kalangan mereka berkata, ketika seseorang hendak mati, hampir keluar rohnya, maka datanglah cahaya putih seperti kapas
Di busur yang tidak serupa dengan sesuatu yang lain, yang berada di antara qaba qasain, yakni di antara dua kenin, naik ke atas alam kudus, iaitulah ubun. Itulah zat Allah. Dia kata roh yang keluar itulah zat Allah. Ini juga sesat. Ada pula yang mengatakan bahawa cahaya bergemelapan, terang benderang memenuhi langit dan bumi, timur dan barat, terzahir dalam rupa orang yang hendak mati. Ikutlah, itulah zat Allah. Ini semuanya adalah kata-kata yang menyesatkan. Ini cerita zaman dulu-dulu. Kitab ni ditulis 300-400 tahun dulu. Orang tak sebut dah benda tu. Zaman sekarang sesatnya macam mana? Sesatnya macam mana? Hukum Islam tak sesuai. Kalau kita laksanakan hukum Islam, huru-hara. Itulah kalimah sekarang yang menyesatkan. Ada peraturan Nabi tu yang boleh kita ikut. Tapi yang tak boleh tu tak sesuai, kita tolaklah. Ini sesat. Tak ada dah. Tuan-tuan nak pakai lagi kan benda-benda ni? Hak kitab ni tulis ni. Tak dah. Tuan-tuan tak baca merapu ni. Tuan-tuan pun boleh tolak dah kalau ada ustaz yang mengajar benda ni. Tetapi orang kita masih boleh menerima. Makcik, kalau kita laksana hukum Islam, makcik, huru-hara, makcik, makcik nak jadi macam 13 Mei tu. Tak mau, takut. Kalau takut tu sah ni, ambil bangkah kami. Sudah faham tak tu? Berapa ramai hak makcik, tak mau lah, tak sesuai kan. Sudah tuan-tuan. Makcik tu tak perasan, dia cakap macam itu, dia telah jadi sesat. Yang itulah yang menyesatkan sekarang. Yang menyesatkan sekarang ni apa? Memang I tak pakai tudung tau. Memang I pakai macam ni, tapi hati I baik tau. Nampak tak? Nah, tadi saya makan kat hotel tadi, breakfast tadi, Allahu Akbar. Tak tengok depan kita. Tengok lah, aku nak pergi mengajak ni, tak aku tak pergi apa. Lu tengok. Ya Allah, orang Melayu kita dengan pakai skirtnya, dengan dadanya nampak. Ya Allah. Nak bawa nasi depan kita, duk tengok ini tak. Tuan-tuan. Cuba tanya dekat dia. Memang you tak boleh kata I ni tau. I orang Islam tau. You jangan tengok I punya pakaian. Hati I baik. Sudah. Kita tu bila dia tunjuk hati I baik, kita pun tengok hati. Subhanallah. Ini kata-kata sesat. Dan Allah suruh tutup aurat tu wajib. Lepas tu baru fikirkan persoalan hati. Tutup aurat tu sudah jadi wajib. Hang pakai tak tutup aurat walaupun hati hang baik, tetap jahat. Memang saya tak sembahyang ustaz, tapi jiwa saya masih Islam ustaz. Memanglah kamu tak sembahyang, kamu jahat. Sembahyang dulu baru fikirkan tentang hati kamu. Kalau kamu dah tolak Islam awal-awal, kemudian kamu cakap hati kamu baik, tidak. Sebab hati dan perbuatan itu dia selari. Dia takkan lari dua benda ni. Mana boleh kita cakap memang pakaian saya macam ni, ustaz dengan kata saya jahat, saya baik, saya derma anak yatim ustaz. Itu persoalan lain, kamu derma pada anak yatim. Persoalan dia sekarang kamu tak taat perintah Allah. Walaupun hati kamu kata baik, tapi tetap tidak baik. Itu kata-kata sekarang yang dah berlaku macam-macam. Dan kita tak anggap benda tu sesat. Kita kata tak apa, benda tu biasalah, tak ada apa. Itu yang kita kena bahas. Sebab tu sekarang ni kitab-kitab macam ini pun kita tak baca lah. Sebab sekarang zaman sudah berubah. Kesesatan sekarang berlaku bukan setakat mengeluarkan kata-kata macam ini. Kesesatan sekarang berlaku dengan kata-kata yang lain, dengan pakaian. Ada orang yang pakai rantai salib. Ada yang pakai buat tattoo di badan dia dengan salib. Ada yang dengan cara hidup. Cara hidup tidak lagi mengamalkan Islam. Dia kata agama adalah sama. Agama semuanya baik. Ini kata-kata yang menjatuhkan akidah. Agama adalah sama. Semua agama nak menuju ke syurga. Ini semua kata-kata yang mencanggah dengan hukum syarak. Yang tu yang kita kena ubah sekarang. Bukan kata kitab ni dah tak relevan zaman sekarang. Relevan juga. Tetapi kita baca sebagai ilmiah. Tetapi ustaz yang mengajar kita itulah yang kena kreatif. Bukan boleh semata-mata baca kitab ini tanpa menghurai kepada keadaan zaman sekarang.
Kita duk baca Mu'tazilah. Nanti kita akan baca Mu'tazilah, Jabariyah lah, Qadariyah lah. Mana nak ada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ya ada sekarang ni sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang itulah yang kita kena cerita. Pragmatisme. Yang ni yang kena cerita sekarang. Jabariyah bukannya ada pupuk ni sekarang. Ya ada sekarang ni sekularisme. Agama lain, politik lain, agama lain, cara hidup lain, agama lain, rezeki lain. Itulah nama dia sekularisme. Yang kita tak perlu ajarlah Jabariyah sekarang ni. Yang kena masukkan dalam membatalkan iman dan akidah sekarang ialah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang sekarang ni dah orang terima sebagai satu kebiasaan. Ustaz, saya Islam. Isteri saya kafir Hindu, Ustaz. Saya okey, Ustaz. Dia Hindu agama dia, saya Islam agama saya. Kalau kami dapat anak nanti, Ustaz, terpulanglah pada anak nak pilih apa. Janji hati kami suka. Dia agama dia, saya agama saya. Kena hormat menghormati. Berapa banyak ada orang yang membuat liberalism macam itu. Kita duk sanjung Syahrus Khan. Bini dia siapa? Islam kan Syahrus Khan itu? Syahrus Khan itu Islam. Bini dia? Subhanallah. Orang tak kisahlah. Orang tak kisah dah pada benda itu. Kalaulah kita kisah dan kita sensitif pada agama, kita tak minat pada teruk Han itu. Pasal tak kisah. Amir Khan, dia pergi sembahyang cara Hindu. Dia pergi gereja pakai Hindu, nyalakan api. Kita minat pada Amir Khan. Kalau kita sensitif pada agama kita tak minat dah. Brori Marantika tu. Dulu kafir, Kristian. Kahwin dengan penyanyi daripada Malaysia, masuk Islam, Ustaz. Bila bercerai, masuk Kristian balik. Sampai mati Kristian. Dan bila mati Kristian, kita minat lagi. Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Patut bagi orang yang beriman, dah murtad aku tak minat. Dah murtad aku tak minat. Kita tak kisah, Ustaz. Yang murtad tu dia, Ustaz. Tapi lagu dia tetap klasik, Ustaz. Evergreen. Lantak hang lah. Jadi tidak ada sensitif pada agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi